COVID-19 merebak. Situasinya begini. Terdapat 4 watak dalam situasi ini, iaitu Ali, Bob, Chen dan Dewi. Ali telah dijangkiti COVID-19. Ali mudah untuk dikesan kerana menunjukkan gejala jangkitan pernafasan. Ali keluar berjumpa Chen. Mereka bersalaman. Peluang untuk Chen dijangkiti sangat tinggi. Chen juga berpotensi menjangkiti orang lain. Ali dan Chen mudah dikenal pasti melalui pengesanan kontak, dikuarantin dan dirawat. Dalam perjalanan Ali untuk berjumpa Chen, Ali terbatuk ke arah Bob dan berlakunya jangkitan COVID-19 kepada Bob tanpa disedari. Masalah di sini, bagaimana untuk mengesan Bob dan kontak Bob? Bob dan kontaknya tidak sedar yang mereka telah dijangkiti dan berpotensi menyebarkan COVID-19 kepada orang lain walaupun tidak bergejala. Jika Bob dan kontak Bob mula menunjukkan gejala COVID-19 dalam tempoh 14 hari, mereka wajib ke pusat saringan serta mendapatkan rawatan. Rantaian jangkitan COVID-19 dapat diputuskan. Dewi pula hanya duduk di rumah membeli barangan keperluan atas talian dan berkomunikasi dengan rakan melalui alat telekomunikasi. Jika Dewi keluar rumah dan tidak mengamalkan langkah-langkah pencegahan, Dewi juga mungkin mendapat jangkitan. Tempoh 14 hari merupakan inkubasi COVID-19. Langkah pencegahan yang boleh diambil adalah kerap cuci tangan dengan sabun dan air atau gunakan hand sanitizer. Jarakkan diri sekurang-kurangnya 1 meter daripada individu lain. Hadkan interaksi dengan orang lain, termasuk ahli keluarga atau rakan. Langkah-langkah pencegahan adalah penting untuk memutuskan rantaian jangkitan COVID-19. Bagaimana COVID-19 merebak? Situasinya begini. Kerajaan Perikatan Nasional telah bersetuju untuk melaksanakan lanjutan moratorium dan bantuan bank bersasar yang lebih berfokus khusus untuk golongan yang benar-benar memerlukan, iaitu pertama, bagi individu yang kehilangan pekerjaan pada tahun 2020 dan masih belum mendapat pekerjaan baru. Anda akan menikmati moratorium lanjutan bersasar untuk tempoh 3 bulan. Selepas 3 bulan, tempoh moratorium boleh dilanjutkan oleh bank-bank bergantung pada situasi individu masing-masing. Kedua, bagi individu yang masih bekerja tetapi gaji mereka terjejas atau berkurangan akibat COVID-19, bayaran ansuran bulanan akan dikurangkan selaras dengan kadar pengurangan gaji bergantung kepada jenis pinjaman. Bantuan ini adalah untuk tempoh sekurang-kurangnya 6 bulan dan lanjutan boleh diberikan tertakluk kepada keadaan gaji semasa individu yang berkenaan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang menonton BIS Malaysia edisi Selasa 4 Ogos 2020 bersama-sama saya Akmal Hafiz Ruslan. Selain bersiaran di saluran berita RTM, anda juga boleh ikuti kami di Facebook Live atau YouTube BIS Malaysia.
Langkah kerajaan melanjutkan moratorium dan bantuan bank bersasar dijangka dapat melindungi ekonomi negara dan meringankan beban kewangan rakyat. Ini terutama bagi golongan yang benar-benar memerlukan dan masih terjejas akibat penularan pandemik COVID-19. Bantuan bersasar ringankan peminjam. Topik ini akan kami bincangkan dalam Bual Biz seketika nanti. Kami mulakan dengan perkembangan berita ini. Pusat Khidmat Hasil PKH Lahad Datu yang dinaik taraf kepada pejabat satelit akan mula beroperasi pada 10 Ogos ini. Ia merupakan pejabat satelit yang ketiga selepas pejabat satelit Cyberjaya Selangor dan pejabat satelit Batu Pahat Johor. Pejabat satelit Lahad Datu ini merupakan sediaan di bawah Lembaga Hasil Dalam Negeri LHDN Cawangan Tawau. Antara perkhidmatan yang akan disediakan adalah percukaian, duty stamp, bantuan sara hidup dan izi hasil seperti e-filing, e-daftar, bayar hasil dan lain-lain. PKH Lahad Datu berfungsi sebagai pusat sehenti yang terletak di luar kawasan cawangan utama yang bertujuan memudahkan pelanggan untuk membuat pembayaran cukai di samping mendapatkan perkhidmatan yang lebih meluas. Untuk sebarang maklumat lanjut, sila layari portal rasmi LHDNM di www.hasil.gov.my. Baik saudara, kita beralih ke perkembangan saham bersama pengurus dana PMB Investment, saudari Nur Hazira Mazlan. Silakan. Bursa Malaysia memulakan dagangan dengan aliran positif di awal sesi dagangan pagi sebelum memasuki zon negatif berikutan tekanan jualan ke atas saham-saham berwajaran tinggi pada pertengahan sesi. Pada penutup 12.30 tengah hari, indeks komposit FBM KLCI turun 17.75 mata untuk ditutup rendah kepada 1,554.86. Pasaran berada dalam trend negatif dengan kaunter rugi mengatasi kaunter untung pada kadar 656 berbanding 349. Sementara 942 kaunter kekal tidak berubah atau tidak diurus niaga. Secara keseluruhan, 30 saham komponen FBM KLCI menyaksikan 9 kaunter untung, 19 kaunter rugi dan selebihnya kekal tidak berubah. Antara kaunter untung Malayan Banking Berhad, Public Bank Berhad dan PPB Group Berhad. Masing-masing naik 6 sen setiap satu. Manakala kaunter rugi, Harta Liga Holdings Berhad, Top Growth Corporation Berhad dan Nestle Malaysia Berhad masing-masing jatuh RM1.62, RM1.28 dan RM1.10. Sementara itu, nilai matuan tempatan didagangkan kukuh. Laporan disampaikan oleh Nur Hazira Mazlan, PMB Investment Berhad. Kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang, kesopanan dan kesusilaan. Saya juga hendak mengingatkan saudara-saudari yang pulang daripada luar negara supaya menjalani kuarantin di rumah selama 14 hari dengan penuh berdisiplin. Duduk di bilik yang berasingan daripada ahli keluarga yang lain dan jangan sekali-kali keluar daripada rumah sepanjang tempoh kuarantin. Dan sekiranya anda gagal mematuhi arahan pengasingan ini, penalti boleh dikenakan di bawah Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 1988 jika disabitkan kesalahan.
Kerajaan telah membuat keputusan mulai 1 Ogos pemakaian pelitup muka di dalam pengangkutan awam dan tempat-tempat awam yang bersesak-sesak adalah diwajibkan. Mereka yang didapati ingkar peraturan tersebut akan dikenakan tindakan tegas seperti kompaun dan dihadapkan ke mahkamah. Orang ramai boleh menggunakan pelitup muka yang dijahit sendiri mengikut spesifikasi yang dikeluarkan oleh Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO. Kementerian Kesihatan menyatakan bahawa 2 perkara yang mampu untuk mengurangkan jangkitan adalah memakai pelitup muka atau melakukan penjarakan sosial. Kita masih belum menang. Terus patuhi SOP yang ditetapkan bagi memutuskan rantaian jangkitan COVID-19. Kembali dalam BIS Malaysia. Saudara, lanjutan tempoh moratorium dan pendekatan bantuan bersasar yang diumumkan baru-baru ini dilihat sebagai antara langkah untuk menseimbangkan usaha, membantu peminjam dan memastikan industri perbankan dapat terus membiayai aktiviti serta menyokong pemulihan ekonomi. Bantuan bersasar ringankan peminjam. Sejauh mana bantuan ini mampu memanfaatkan golongan sasar? Bagi membincangkan topik ini, kita dalam segmen Bual BIS hari ini bersama dengan tetamu yang telah pun berada di studio, Profesor Madya Dr. Nur Adli Rizwan Shah Muhammad Dali, penganalisis ekonomi. Terima kasih Doktor bersama-sama dengan kami dalam Bual BIS. Terima kasih. Ini bukan kali pertama Doktor bersama dengan kita. Ya. Baik Doktor, kalau kita lihat tentang keadaan sekarang, situasi sekarang, pandemik ataupun COVID-19 telah pun bersama-sama kita sejak awal tahun dan juga diberikan moratorium dan moratorium bakal tamat akan datang serta melanjutkan lagi moratorium. Jadi apakah impak pelaksanaan lanjutan moratorium dan juga bantuan bank bersasar kepada ekonomi terutama sekali dalam menyokong pemulihan ketika ini? Okey, kalau kita tengok konteks dia, sebenarnya masalah utama ialah COVID-19. Betul. Itulah masalah utama mengapa semua ini berlaku. Kita ada COVID dan kita terganggu sikit ekonomi kita dan kita ada cuba buat pemulihan dari segi yang secara sistematik saya lihat. Kita ada melalui rangsangan ekonomi yang kita buat. Sebagai contohnya kita ada 2 rangsangan ekonomi iaitu fiskal dan juga monetary. Yang fiskal ni ialah dia panggil bantuan, prihatin dan sebagainya lah. Dan yang monetary ni ialah melihat daripada konteks penurunan kadar semalaman dan juga moratorium ni juga satu langkah monetary juga dan juga adalah gabungan antara fiskal dan monetary. Baik. Jadi dia dalam konteks pemulihan ekonomi ni kita dah pernah bincang dulu. Ada bentuk V, ada bentuk W, betul, ada bentuk L dan juga bentuk U kan. Dan sekarang ni kita lihat pemulihan ekonomi kita ni adalah berbentuk seperti V, iaitu mempunyai satu kenaikan yang agak tinggi yang akan mendadak naiknya kan. Dan ini adalah disebabkan oleh pakej-pakej rangsangan yang telah disediakan oleh kerajaan dan sebagainya, iaitu untuk meningkatkan likuiditi pasaran. Sebagai contohnya, mengapa bantuan prihatin diberikan adalah untuk mereka rakyat berbelanja dan moratorium sebagai contohnya untuk meningkatkan likuiditi dalam pasaran. Bila kita dapat ada duit lebihan tu, kita boleh belanja dan ekonomi akan bergerak. Baik. Dan apabila ekonomi bergerak, maka ia dapat membantu pertumbuhan ekonomi negara. Dan moratorium ni dia taklah selama-lamanya kan. Maksudnya ada pada bulan 10 nanti kita akan tamatlah moratorium untuk semua. Maksudnya yang dulu moratorium across the board lah, siapa yang pinjam dan bersetuju nak terima boleh. Tapi kalau nak teruskan untuk across the board, maksudnya semua, mungkin ia akan memberikan satu kesan atau impak yang agak tidak baiklah kepada industri perbankan. Dan disebabkan itulah kita lihat kepada konteks ni, kita nak win-win situation. Maksudnya rakyat pun okey dan juga industri pun mempunyai impak yang baik.
Jadi win-win situation, maka kerajaan telah mencadangkan, mungkin telah berbincang dengan bank dan mencadangkan untuk memberikan moratorium lanjutan iaitu selama 3 bulan, tetapi kepada golongan yang bersasar saja, iaitu golongan yang terpilih. Iaitu kalau kita tengok konteks yang tadi, masalah tadi COVID tadi, dan jadi ekonomi terjejas, ada industri terjejas seperti industri pelancongan. Disebabkan ekonomi norma baru ni, kita terpaksa mungkin mempunyai cara atau pendekatan norma baru juga, kan? Mungkin dari segi customer, kalau restoran sebagai contohnya, customer kena ada had dan sebagainya, kan? Baik. Dan disebabkan itu ada juga pekerja-pekerja yang terpaksa diberhentikan dan sebagainya. Dan mereka ni adalah golongan-golongan yang kita bersimpati dengan mereka, sebab kalau kita yang berada dalam situasi mereka, maka kita pun akan mengalami masalah yang serupa. Dan apabila moratorium tamat, maka kita kalau tak ada kerja masa tu, maka kita akan terfikir macam mana kita nak meneruskan kehidupan. Betul, untuk membayar semula dan juga sebagainya. Jadi dalam konteks ni, moratorium ni dilanjutkan memang agak-agak memberikan manfaat yang sangat besarlah kepada golongan yang ini, golongan yang tidak tersasar ini, yang tak ada dia berhentikan kerja ataupun dia bekerja tapi gaji mereka mungkin telah berkurangan sebabkan oleh mungkin tak ada terpotong gaji dan sebagainya. Dan golongan ini memang perlu dibantu, sebab kalau kita tak bantu mereka, maka bank pun akan mengalami masalah, ekonomi pun akan mengalami masalah, sebab berkaitan semuanya. Berkaitan semua tu. Baik, jadi memang kalau kita lihat sebenarnya moratorium ini memberi banyak manfaat kepada para peminjam dan juga ianya memberi satu penerusan rantaian ekonomi supaya ianya bergerak dan juga boleh membantu untuk mencambahkan lagi ekonomi negara. Sebagai contohnya kalau bank, kalau mereka ni tak boleh membayar, maka pinjaman mereka akan menjadi pinjaman NPL, non-performing loan. Dan ini akan membuatkan akaun bank tidak cantik, dia akan mengalami kerugian. Jadi seterusnya akan memberikan impak kepada ekonomi. Dan sebab contohnya kita ada bank-bank yang besar ni, dia adalah satu memberikan jumlah pendapatan kepada negara yang agak besar. Jadi ia ada rantaian dia tu. So jadi kalau peminjam ini terus diklasifikasikan sebagai non-performing, kan, dan tidak boleh bayar tu, maka dia akan menjejaskan juga akaun bank tersebut. Baik, jadi moratorium memang memberi manfaat tetapi tidak boleh diberikan dalam tempoh waktu yang panjang kerana ia akan memberi impak yang kurang ataupun yang negatif juga kepada pertumbuhan ekonomi negara. Jadi kalau kita lihat Doktor, bagaimana agaknya langkah bantuan bank bersasar ini boleh memberi manfaat sekali lagi kepada golongan-golongan yang dinyatakan ada. Jika mereka ni contohnya dia dah kerja dah tak ada, kan, pendapatan tak ada lah tu. Pendapatan tak, ataupun masih tengah mencari kerja. Dia dah diberhentikan tapi masih dalam proses lagi mencari kerja, dan walaupun dia telah mengambil masa 6 bulan untuk dia mencari kerja, tapi kadang-kadang mereka ni ada yang dah kerja yang jawatan yang tinggi dan kadang-kadang nak cari balik kerja yang sama pendapatan tu agak sukar, betul. Kan, ataupun memang masa ni mungkin orang kurang yang bekerja ke, kan, sebab kita tengok kadar pengangguran kita meningkat pada 5.3%. Dan kita kira okey lagi kalau dibandingkan dengan Amerika Syarikat, lagi tinggi kadar pengangguran tu. Dan ini memberikan masalah lah kepada mereka untuk mendapatkan pekerjaan dan pendapatan. Mereka boleh buat kerja biasa-biasa seperti menjual di dalam talian dan sebagainya, tapi adakah itu boleh menampung kepada komitmen yang sedia ada. Dulu kalau terpaksa bayar dalam contohnya 3,000 sebulan untuk rumah, kereta dan sebagainya, kan, dan sekarang boleh tak mereka membayar. Dan jadi kalau dilanjutkan dalam masa 3 bulan lagi ni, dan di dalam masa yang sama ekonomi berkembang dengan baik dan mereka mendapat pekerjaan, maka mungkin mereka dapat meneruskan kehidupan mereka selepas ini. Sebab 3 bulan tu walaupun nampak macam singkat, tapi ianya boleh digunakan dengan perlu digunakan dengan sebaik-baiknya lah. Walaupun 3 bulan, kan. Jadi perlu digunakan. Jadi kalau dia berikan 3 bulan tu, kita akan kena carilah alternatifnya bagaimana kita nak mendapatkan pendapatan kita. Baik. Jadi kita melihat semula kepada 3 golongan yang diberi tumpuan, iaitu individu yang kehilangan pekerjaan pada tahun ini dan masih belum mendapat pekerjaan baru. Kemudian individu yang masih bekerja tetapi gaji mereka terjejas ataupun berkurangan. Juga pertimbangan kepada individu atau perusahaan kecil dan
Kemudahan Sederhana atau PKS, peniaga, penjaja atau mereka yang bekerja sendiri yang terkesan dengan COVID-19 ini. Jadi sejauh mana agaknya ia mampu untuk meringankan beban kewangan golongan terbabit? Okey, tadi yang kita cerita tadi ialah golongan pekerja. Betul. Iaitu yang tak bekerja dan juga yang telah dikurangkan gaji mereka kan. Betul. Tapi yang ni juga diberikan kepada PKS dan juga individu-individu yang walaupun tak ada kerja, walaupun bekerja dan juga tak dikurangkan gaji, tapi mungkin mereka pendapatan mereka mereka itu mungkin daripada ekonomi yang tak apa masih lagi norma baru ini, mungkin masih terjejas kan. Jadi mereka boleh berbincang dengan bank. Okey, dalam konteks ni tapi diberikan hanya perlu membayar kadar faedah ataupun kadar keuntungan saja. Okay, tapi pokoknya mereka tak perlu bayar. Pokok dia punya prinsipal tu. Ini adalah yang tier 2 ni. Tier pertama tadi ialah yang pekerja yang diberhentikan kerja dan juga yang tu, dan yang kedua ni ialah PKS kan, dan juga yang para peniaga tadi. Jadi mereka hanya perlu bayar interest ataupun profit saja kan. Untuk kalau perbankan Islam profit, kalau yang konvensional interest. Jadi dalam konteks ni dia ialah perniagaan baru nak maksudnya kalau dalam fasa recovery tadi tu, kita ada 6 R tu. Betul. Kita ada R yang keempat sekarang ni, iaitu recovery kan. Pemulihan. Tapi fasa ni sebenarnya ialah fasa baru lepas dibuka. Ekonomi baru dibuka. Betul. Jadi apabila baru dibuka tu, mungkin mereka memerlukan sedikit masa. Seperti baru saja memulakan perniagaan mereka. Macam baru start balik lah. Macam refresh sebab new normal kan. So dia macam baru balik. Sekarang ni nak cari customer mungkin ada cara yang baru sebab kita tengok consumer behavior pun dah berubah disebabkan oleh SOP dan sebagainya. Baik. Jadi itu sebenarnya dalam tempoh 3 bulan memberi manfaat juga kepada mereka, dan pastinya ianya boleh membantu untuk meringankan beban kepada mereka yang golongan-golongan yang tersasar ini. Jadi BIS Malaysia akan berhenti rehat seketika, kembali selepas ini untuk perbincangan yang selanjutnya. Saya juga hendak mengingatkan saudara-saudari yang pulang daripada luar negara supaya menjalani kuarantin di rumah selama 14 hari dengan penuh berdisiplin. Duduk di bilik yang berasingan daripada ahli keluarga yang lain dan jangan sekali-kali keluar daripada rumah sepanjang tempoh kuarantin. Dan sekiranya anda gagal mematuhi arahan pengasingan ini, penalti boleh dikenakan di bawah Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 1988 jika disabitkan kesalahan. Terima kasih saudara kerana terus setia bersama kami dalam BIS Malaysia, dan untuk segmen Bual BIS kita masih lagi bersama-sama dengan tetamu di studio iaitu Profesor Madya Dr. Nur Adli Rizwan Shah Muhammad Dali, penganalisis ekonomi yang membincangkan tentang topik bantuan bersasar ringankan peminjam. Baik, doktor, tadi doktor cakap kalau untuk lanjutan 3 bulan ini, maka para golongan yang tersasar ini perlu berbincang dengan pihak bank bagi mendapatkan satu laluan ataupun jalan yang senang, yang mudah seperti mana yang doktor terangkan tadi itu. Jadi bagaimana untuk memastikan lanjutan moratorium dan bantuan bersasar ini berjalan dengan lancar, terutama sekali dari segi keberkesanan komunikasi antara pihak perbankan dan juga peminjam? Okey, kepada peminjam yang mengalami masalah di luar sana kan, sebagai contohnya tak ada kerja. Okay, yang pertama sekali ialah kita kena move on. Dalam teori itu keadaan sekarang ni kita kena move on. Maksudnya memang kita macam terkejut, kena dibuang kerja dan sebagainya. Betul. Tapi kita kena move on. So maksudnya kita jangan larilah. So ada setengah tu kan dia macam dia tak dapat menanggung dia punya perasaan, bebanan dan sebagainya. Dia cuba melarikan diri. Tapi kalau itu adalah satu perkara yang tidak patut diambil lah. So maksudnya dia cuba meneruskan kehidupan dan cuba kontak bank. Jangan lari terus sebab
ini adalah satu benda yang tidak baik kalau dia terus menghilangkan diri dan sebagainya. Okey, cuba hubungi bank dan cuba berbincang dengan bank. Dan pihak bank pula perlu terbuka dalam menerima para peminjam ni yang untuk ni. Dan dalam konteks SOP baru ni mungkin nanti kan ramai pula orang pergi kat bank. Jadi bank pun kena hadkan dia punya berapa orang ada dalam satu perlu buat temu janji mengikut jadual dan sebagainya. Tapi kalau boleh mungkin bank boleh buat gunakan aplikasi teknologi seperti secara dalam talian ataupun menggunakan telefon, WhatsApp, video call dan sebagainya. Dan ini akan memudahkan juga peminjam untuk berceritakan mereka, sebab kadang-kadang nak cerita dia nak tahu siapa dia nak cerita ni kan. Jadi mungkin bank boleh membuka tangan kan untuk menerima mereka ni dan berbincang bagaimanakah kaedah yang terbaik untuk membantu mereka daripada terus hilangkan diri. So kita maksudnya bank perlu bagi tahu okey, ini ada dia punya alternatifnya A, B, C, D, okey, nak yang mana satu kan. Baik. So macam tu. Itu yang pentingnya pihak peminjam perlu menghubungi pihak perbankan, pihak bank dan juga perlu menjelaskan segala-galanya supaya pihak perbankan boleh menyusun atur apa yang kalau boleh sekarang pun dah kena boleh pergi dah. Ya, betul kan? betul. Sebab kita jangan tunggu lagi, jangan tunggu lagi. So sekarang ni pun boleh pergi ataupun boleh kontak dah, hubungi bank terus. Bagi tahu okey, saya mungkin akan menghadapi masalah untuk membuat pembayaran selepas tamatnya moratorium. So sekarang kita dia dah cuba dah untuk sama ada reschedule ke refinance ke apa ke kan. Baik, itu saja. Itu memang sangat penting untuk kita menghubungi pihak bank dan juga untuk merancang kewangan kita. Dan kalau kita lihat selain lanjutan moratorium selama 3 bulan ini doktor dan juga pengurangan ansuran bulanan, apa lagi antara ruang penambahbaikan yang boleh dibuat untuk meringankan beban peminjam yang terjejas ini? Okey, ini mungkin perbincangan ini boleh dilakukan di antara sama ada peminjam ataupun bank lah. Okey, yang pertama sekali ialah restructuring kita punya debt tu, kita punya hutang tu macam mana kita nak restructure. Sama ada kita boleh bincang dengan bank, okey kita jumpa bank, okey boleh tak kalau habis macam contohnya dah habis 3 bulan pun masih lagi kita ada mempunyai masalah, so kita mungkin nak kena reschedule ke, nak kena refinance ke, ataupun kita nak kena buat haircut ke, dia panggil haircut rambut kan, buat haircut ke, ataupun kita minta bank untuk kurangkan kadar faedah ke. Ini semua boleh dibincangkan sebab bank dengan peminjam kita sama-sama manusia, so boleh berbincang. Dan itu ialah langkah pertama, itu restructuring of kita punya hutang. Yang keduanya adalah mungkin kalau kita dah bekerja agak lama, contohnya 20 tahun bekerja, kita boleh gunakan EPF kita akaun 2 tu untuk kita membayar kita punya pinjaman kita tu. So mungkin bila kita dah bayar tu, kita dah boleh mengurangkan juga kita punya ansuran bulanan. So inilah satu cara lagi yang mungkin boleh digunakan oleh peminjam yang mempunyai masalah tu, boleh keluarkan EPF 2 dia tu untuk membayar sebahagian daripada pinjaman tu untuk mengurangkan ansuran bulanannya supaya komitmen bulanannya tidak terlalu tinggi kan. Dan yang ketiganya mungkin kalau dia mempunyai rumah yang agak besar, okey, dan mempunyai bilik yang tidak dipakai, okey, dia boleh menyewakan bilik tersebut. Baik. Okay, mungkin itu langkahnya. Langkah dia kan. Kalau dia boleh buat contohnya bukan apa room stay ke, home stay ke, kan, untuk dia menambahkan pendapatan dia untuk dia kurangkan ansuran bulanan ataupun dia sewakan sebulan terus. Okey. Bila dia dah sewakan sebulan, dia dah kurangkan sebahagian daripada dia punya jumlah ansurannya. Sebab ada orang yang tolong bantu dia untuk membayar. Betul. So, satu bilik tu dibayar oleh orang lain kan. Jadi dia dapat mengurangkan juga. Itulah satu contoh yang bagaimana dia boleh menyelesaikan masalah kewangan dia tadi. Baik. Yang keempatnya mungkin ialah dari segi kita perlu manage kita punya cash flow. Okay, kita ada pendapatan dan juga perbelanjaan. Okey. Pertamanya mungkin kita nak tingkatkan pendapatan kalau bolehlah. Kita kalau maksudnya dah tak ada pendapatan tu memang tak ada lah kan. Okay, tapi kita ada perbelanjaan. So sekarang ni perbelanjaan tu mungkin kita terpaksalah nak kena cut sikit tu. Perlu kurangkan apa yang diperlukan. Itu yang kena buat bajet tu balik tu. Bajet tu mungkin dah tak sama dah macam kita dulu. Okey, kita kena tukar sikit bajet kita tu. Dari segi bajet dan juga pendapatan kita. Dan yang kelima ni mungkin yang drastik lah. Yang drastik sekali ialah kita mungkin boleh menjual rumah.
yang sedia ada. Baik. Sebagai contoh, kita duduk rumah banglo. Dulu kerja okey, boleh bayar. Kan? Tapi sekarang ni sebabkan oleh COVID, mungkin tak kerja, kita mungkin boleh jual rumah yang besar tu dan cari rumah yang kecil. Betul. Untuk kita mengurangkan mendapat pendapatan atau hasil jualan dan juga gunakan hasil jualan tersebut untuk menyelesaikan. Tapi itu selalunya kalau suka jual rumah boleh ke kan, atau takkan nak jual rumah kan, tapi itulah langkah-langkah yang boleh diguna pakai. Jadi maksudnya kita kena open dengan segala alternatif. So alternatif ni ada. Apa alternatif yang boleh? Baik, terima kasih doktor. Itu satu perkongsian yang sangat menarik untuk anda semua melihat langkah-langkah yang diperlukan untuk kita semua peminjam yang terjejas, dan nampaknya Bual Biz itu tadi menutup Biz Malaysia pada hari ini. Kita ucapkan terima kasih kepada Profesor Madya Dr. Nur Adli Rizwan Shah Muhammad Dali, penganalisis ekonomi. Jadi anda semua jangan lupa untuk terus amalkan kawalan kendiri serta biasakan dengan gaya hidup norma baharu. Kita masih belum menang, sama-sama patuhi perintah kawalan pergerakan pemulihan, kembali hayati prinsip rukun negara, jadikan Malaysia antara negara paling harmoni di dunia. Salam hormat dan jumpa lagi.